أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan memulakan Allah SWT, pada hari ini kita sambung lagi dengan pembacaan hadis-hadis Nabi SAW, yakni dalam bab solah fardu. Masya Allah. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah memegang tangannya lalu bersabda, "Wahai Mu'az, demi Allah, aku mencintai kamu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku mewasiatkan kepadamu, wahai Mu'az, setiap kali selepas selesai solah fardu, jangan sekali-kali kamu terlepas daripada mengucapkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan mengelokkan ibadat kepadamu. Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap solah fardu, maka perkara yang menghalangnya daripada memasuki syurga hanyalah kematian." Dalam riwayat yang lain disebutkan juga pembacaan surah Qul huwallahu ahad bersama ayatul kursi amalul lail wal laila Tabrani Majma'uz Zawaid. Allah. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap solah fardu akan berada dalam tanggungjawab, yakni penjagaan Allah SWT sehingga solah yang satu lagi." Masya Allah. Hadis riwayat Tabrani Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu an berkata, "Setiap kali saya bersolah di belakang Nabi SAW, saya mendengar baginda SAW membaca doa berikut. Ketika baginda SAW selesai solah, Allahumma ighfir khotayaya wa zunubi kullaha, Allahumma wan'ashni wajburni wahdini bisalihil a'mal wal akhlaq, la yahdi li salihiha wa la yusrifu sayyaha illa anta." Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku kesemuanya. Ya Allah, tinggikan darjatku, baikilah diriku, berilah kepadaku taufik ke arah amalan dan akhlak yang baik, kerana tidak ada yang dapat memberi taufik ke arah akhlak dan amalan yang baik itu, serta tidak ada yang boleh menjauhkan amalan dan akhlak yang buruk kecuali Engkau. Allahumma salli. Hadis riwayat Tabrani Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang menunaikan 2 solah sejuk akan memasuki syurga." Amin. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan maksud daripada solah sejuk ialah solah subuh dan asar. Solah subuh ditunaikan pada waktu akhir sejuk, sementara solah asar ditunaikan pada masa permulaan sejuk. Kedua-dua solah ini disebut secara khusus kerana susah untuk menunaikan solah subuh disebabkan mengantuk, dan susah untuk menunaikan solah asar kerana sibuk dengan urusan kerja. Oleh sebab itu, sesiapa yang dapat mengambil berat terhadap kedua-dua solah ini pasti akan dapat menunaikan 3 solah yang lain. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis diriwayatkan oleh Mirqat. Sayyidina Ruwaibah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sekali-kali tidak akan masuk neraka seorang yang menunaikan solah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, yakni solah subuh dan asar." Allahumma salli. Hadis riwayat Muslim.
Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang selepas solat subuh dan dalam satu riwayat selepas solat asar dalam keadaan dia masih duduk bertimpuh, yakni sebagaimana dia duduk dalam solat, dan sebelum dia berkata-kata dia mengucapkan kalimah ini 10 kali, maka pasti akan ditulis baginya 10 hasanah, dihapuskan 10 dosa dan dinaikkan untuknya 10 darjat. Serta sepanjang siang itu dia terpelihara daripada setiap perkara yang tidak disenangi, dan kalimah itu memeliharanya daripada syaitan, dan tidak ada mana-mana perbuatan yang boleh menyebabkan kemusnahannya kecuali syirik. Na'udzubillah. Dalam satu riwayat yang lain, ada kenyataan bahawa balasan setiap sekali kalimah yang dibaca, seseorang akan mendapat pahala memerdekakan seorang hamba. Allahumma salli. Sesiapa yang mengucapkan kalimah ini setelah selesai solat asar pun akan mendapat balasan yang sama pada malamnya, sebagaimana balasan yang diberikan kerana menyebut kalimah ini selepas solat subuh untuk sepanjang siang, yakni dia terpelihara sepanjang malam daripada setiap perkara yang tidak disenangi, dan kalimah itu memeliharanya daripada syaitan, dan tidak ada mana-mana perbuatan yang boleh menyebabkan kemusnahannya kecuali syirik. Kalimah-kalimah itu ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihal khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Lagi tidak ada sebarang sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan, yakni di dunia dan akhirat, dan miliknya lah segala pujian. Dia menghidupkan dan dia mematikan, yakni segala kebaikan ada di dalam genggamannya, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan biadihil khair menggantikan yuhyi wa yumit. Hadis Tirmizi dan amalul yaum wal laila. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dimulakan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah, dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.